Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada warga Dewan sekalian. Tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli panel undangan kita pada pagi yang mulia ini. Topik forum kita pada hari ini ialah Sekolahku, Syurgaku. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga ahli-ahli panel kita kepada anda. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, saya mulakan dengan diri saya. Nama saya Arunan anak lelaki Saktiba. Saya bertugas selaku moderator bagi forum ini. Di sebelah kanan saya iaitu ahli panel yang pertama, Sahabat Arsyad bin Afendi. Sahabat Arsyad merupakan Ketua Badan bagi Masjid At-Taqwa. Selamat datang saya ucapkan kepada Sahabat Arsyad. Khabar baik. Saudara berada. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, Saudara Tan Sun Seng. Saudara Tan merupakan seorang pengerusi kelab stor sukan dan juga ketua PAL mata pelajaran fizik. Selamat datang saya ucapkan. Terima kasih saudara moderator. Dan di hujung sana nampak pemalu tetapi petah berkata, Saudari Nur Intan Maisar. Saudari Intan merupakan pengerusi Biro Perhubungan Luar Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar. Selamat datang juga saya ucapkan. Terima kasih moderator. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya mengupas sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, sekolah merupakan tempat untuk belajar, mengajar, tempat menerima dan juga memberi pelajaran. Secara lebih mendalam, sekolah merupakan sebuah institusi pendidikan yang diwujudkan bagi menyampaikan ilmu asas kepada semua khalifah di bumi ini, bagi menyelesaikan segala masalah yang akan dihadapi oleh kita dalam kehidupan seharian. Dalam dunia yang serba moden kala ini, masyarakat dunia berlumba-lumba untuk belajar demi mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Tetapi, adakah sekolah ini hanyalah sebuah tempat yang berfungsi sebagai platform untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan kita? Apakah peranan-peranan lain yang ditanggung oleh sekolah? Baiklah, soalan pertama kepada sahabat Arsyad. Pada pendapat anda, mengapakah sekolah harus digambarkan sebagai syurga? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara moderator. Rakan-rakan panel yang saya hormati sekalian, saya akan membawa anda mengerusi dengan lebih mendalam mengenai mengapa sekolah boleh menjadikan seperti syurga. Ahli-ahli panel yang saya hormati, ungkapan sekolahku syurgaku saya artikan baik dalam kalangan pendidik maupun pelajar. Malah kita dapat melihat pada dididik sekolah juga terukir ungkapan tersebut. Ungkapan ini amat bermakna jika diteliti, diselusuri dan dipahami akan maksudnya. Sekolah yang juga ditulis sebagai alma mater dapat ditakrifkan secara umumnya sebagai tempat untuk menerima ilmu, manakala syurga pula ditafsirkan sebagai tempat yang indah, menarik dan gembira ketika berada di dalamnya. Oleh yang demikian, ungkapan sekolahku syurgaku melambangkan bahawa sekolah merupakan tempat yang indah dan menarik ketika menjejakkan kaki ke dalamnya. Berbalik kepada soalan yang diajukan kepada moderator, mengapa sekolah perlu dijadikan seperti syurga? Jika kita pergi lebih mendalam mengenai tajuk ini, terdapat beberapa kepentingan jika dapat mewujudkan sekolahku syurgaku yang dapat saya temukan. Antaranya, hal ini penting agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan berprestasi dan prestasi pelajar siswa dapat dicapai secara optimum di sekolah maupun rumah. Siswa akan dapat belajar dengan lebih optimum
apabila dalam keadaan suasana yang kondusif. Di samping itu, suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan memungkinkan siswa untuk memusatkan pikiran dan perhatian kepada apa yang sedang dipelajari. Ahli panel intelek lagi sedih sekali. Malangnya, situasi sekolah pada hari ini tidak lagi diumpamakan seperti surga oleh para murid. Hal ini terbukti apabila banyak masalah sosial seperti buli, vandalisme yang melawan serta memukul guru berlaku di sekolah. Hal ini membimbangkan pelbagai pihak kerana ini melibatkan masalah masa depan murid yang merupakan peneraju tampuk pemerintahan negara pada masa hadapan kerana bakal kekuatan pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sebelum terlewat, saya sebagai murid yang bertanggungjawab perlu memainkan peranan yang penting supaya konsep sekolahku syurgaku dapat menjadi kenyataan. Sekian, berbalik kepada saudara-saudara. Wah, sangat bagus sahabat kita melontarkan gadget. Terima kasih diucapkan kepada sahabat Arsyad. Seterusnya, banyak pihak yang terlibat dalam menjayakan ideologi sekolahku syurgaku. Sahabat Tan, menurut anda, siapakah komuniti dan pihak yang terlibat dalam sekolahku syurgaku? Terima kasih. Sahabat yang tidak guna peta bicara. Pada pandangan saya, komuniti dan pihak yang mengaras peranan untuk merealisasikan konsep sekolahku syurgaku ialah golongan pelajar. Hal ini adalah mustahak kerana misi Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan konsep ini adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti bagi memajukan potensi generasi muda yang berupaya memenuhi aspirasi negara. Menurut kata Mutiara Sarjana, jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara, lihatlah remaja pada hari ini. Ternyatalah di sini bahawa pelajar yang berkualiti dapat memperkasakan kegemilangan nusa dan bangsa. Oleh itu, setiap pelajar perlu memainkan peranan mereka dengan penuh bertanggungjawab untuk menjayakan konsep sekolahku syurgaku dan turut merencanakan pembangunan negara. Antaranya, pelajar wajarlah memberi sepenuh komitmen dan bekerjasama dengan pihak sekolah bagai awal dengan terbit untuk melaksanakan program berlandaskan konsep sekolahku syurgaku. Tafsirnya, pelajar boleh hadir untuk aktiviti gotong royong yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara dapat bekerjasama untuk menjaga kebersihan sekolah. Implikasinya, aktiviti ini dapat diselesaikan dalam masa yang singkat dan mudah. Kata pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dicicip. Persekitaran sekolah yang bersih turut menyebabkan murid-murid berasa kondusif untuk menuntut ilmu. Tegaslah bahawa hakikatnya pelajar harus mengalas obligasi untuk menjayakan konsep sekolahku syurgaku. Antara itu, pihak sekolah juga merupakan pihak yang terbabit untuk mewujudkan konsep sekolahku syurgaku di sekitar sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah secara umumnya dan guru secara khususnya memainkan peranan signifikan dan mempunyai pengaruh yang besar untuk mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni dalam jiwa pelajar. Melaluinya, pelajar dididik supaya berakhlak, bermoral dan mengamalkan budaya hidup yang murni. Tanggungjawab ini tidak boleh dipandang remeh kerana nilai-nilai murni dikatakan sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Pembangunan pendidikan, pengubahan dan pelaksanaan kurikulum serta mencorahkan keamanan negara. Kesannya dapat memastikan kedamaian dan kesejahteraan sekolah. Bukan itu sahaja, sekolah hendaklah mewujudkan suasana yang memperangsang dan budaya sekolah yang positif. Misal kata, pihak sekolah boleh menceriakan kawasan sekolah dengan melukis mural dan menggantung cogan data yang bermotivasi pada dinding sekolah. Dalam konteks ini, sekolah kelihatan lebih indah dan suasana menjadi lebih sesuai untuk belajar.
Pihak sekolah juga perlulah berkolaborasi dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) untuk melancarkan program yang ingin dianjurkan untuk merealisasikan konsep sekolahku syurgaku. Pendek kata, pihak sekolah amat penting untuk menjayakan konsep sekolahku syurgaku supaya suasana sekolah menjadi lebih menarik, kondusif kepada mereka. Terima kasih kepada sahabat Tan atas penjelasan anda yang cukup bernas. Ahli-ahli Dewan yang dimuliakan, ideologi sekolahku syurgaku memang dapat dicapai jika semua pihak berganding bahu. Namun, setiap perjalanan pasti ada liku-likunya. Sahabat Intan, pada pendapat anda, apakah isu dalam mengejar impian sekolahku syurgaku? Terima kasih kepada saudara yang kacak dan bergaya selaku moderator pada hari ini. Pada pendapat saya sangat khawatir dengan isu yang menjadi penghalang dalam membina sekolahku syurgaku. Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan memeras ribut, menghina, mengejek, menumpuk, memaki dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang terhadap mangsanya. Buli boleh meninggalkan kesan yang buruk kepada fizikal dan juga mental. Buli ini juga telah mencapai satu tahap yang amat membimbangkan pelbagai pihak seperti pihak sekolah, ibu bapa, kerajaan dan masyarakat. Menurut kajian, kes buli di sekolah semakin meningkat saban tahun. Kes buli ini menjadi semakin berleluasa pada hari ini bagai cendawan yang tumbuh selepas hujan. Kes ini kerap berlaku di sekolah harian biasa maupun sekolah berasrama penuh. Kejadian ini sentiasa mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berlaku kerana sikap negatif dan kepribadian pelajar itu sendiri. Jika baik sikapnya, maka baiklah tingkah laku dan budi pekertinya. Tapi jika sebaliknya, hal ini akan meninggalkan kesan negatif kepada orang sekeliling mereka. Acap kali kita melihat laporan berita dan perkongsian di media sosial tentang kes-kes buli yang berlaku dalam kalangan pelajar di sekolah. Tamsilnya, laporan yang dikeluarkan oleh Astro Awani pada 11 Disember 2021, 6 pelajar didapati terlibat dalam memukul mangsa, manakala 4 lagi pelajar berada di lokasi kejadian selain didapati bersubahat dan telah melakukan provokasi. Kemudian laporan dikeluarkan oleh Astro Awani juga pada 28 April tahun 2022, seramai 13 pelajar tingkatan 4 ditahan kerana kes membelasah seorang pelajar di SMK Langkawi. Mungkin ada yang merancangnya sekiranya kes buli ini keluar menerusi berita ataupun akhbar, sedangkan kita berada dalam zaman yang semuanya dihujani sahaja. Tetapi terdapat kes buli yang telah tular menerusi media sosial. 2 orang pelajar perempuan membuli seorang perempuan hanya disebabkan merebutkan seorang lelaki. Apa sudah jadi dengan generasi pada hari ini? Hal ini bukan sahaja memalukan keluarga mereka, walhal akan menjatuhkan imej sekolah mereka. Itulah pepatah ada mengatakan, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Kes buli ini tercetus daripada kepribadian pelajar yang kurang penghayatan nilai-nilai agama sehingga sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. Mereka sanggup berbuat demikian hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Hal ini terbukti mereka ketanusan nilai kemanusiaan. Ibu bapa perlu berperanan sebagai tulang belakang kepada anak-anak dalam memantau perkembangan pembesaran mereka. Tetapi bagaimana sekiranya segelintir ibu bapa kurang memberikan belayan kasih sayang kepada anak-anak hanya kerana terlalu sibuk mencari duit? Secara tidak langsung mereka mengabaikan tanggungjawab mereka. Seterusnya, para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah setanggup bidang ini terlalu mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebaya. Jika rakan mereka seorang pembuli, pelajar tersebut akan terikut-ikut perbuatan rakannya untuk diterima oleh ahli-ahli pembulanya. Natijahnya, selagi isu ini masih berleluasa, impian negara kita yang ingin melahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebagai khayalan sahaja. Lalu, bagaimana kita ingin membina sekolah menjadi mahligai syurga?
cukup bijaksana ujar anda, saudari Nur Intan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, secara keseluruhannya, tema Sekolahku Syurgaku tidak hanyalah menjadi impian, malah berpotensi untuk mempengaruhi semua institusi pendidikan di seluruh negara kita. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendengar ujaran yang akan disampaikan oleh sahabat Arsyad berkenaan faktor-faktor yang menghalang impian Sekolahku Syurgaku menjadi kenyataan. Baiklah, terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, perilaku murid dan media massa mempengaruhi Sekolahku Sejahtera pada masa kini. Antara faktor yang boleh kita bicarakan ialah faktor ibu bapa yang mengabaikan anak-anak dan mementingkan hal-hal dunia tanpa bertandingkan aktiviti seharian yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Perkara yang boleh dikaitkan dengan faktor yang saya kemukakan sebentar tadi ialah ibu bapa lebih mementingkan hal mereka sendiri berbanding anak-anak mereka. Ibu bapa juga kurang berbuat bersama-sama permata emas. Mereka dengan memberi alasan bahawa mereka perlu melakukan tugasan yang lebih penting daripada memberi perhatian kepada mereka. Pernah dikatakan bahawa rumah adalah kilang yang menghasilkan pribadi manusia. Jika ibu gagal memproses anak-anak mereka di kilang ini, maka hasilnya ialah anak-anak yang tidak berumur. Tidak cukup dengan itu, penyediaan keluarga tidak cukup setakat mengenakan beberapa peraturan yang perlu diikuti sahaja. Ibu bapa harus menolong anak-anak supaya layak mewakili masyarakat mereka. Keadaan dan suasana dalam keluarga memang boleh mempengaruhi perkembangan emosi murid-murid. Bila struktur sesuatu keluarga yang mengalami keretakan, kanak-kanak akan mengalami ketegangan emosi serta berasa tidak selamat. Kajian-kajian menunjukkan bahawa perasaan ketegangan ini akan terluah sebagai pelakuan salah penyesuaian yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Seperti kita sedia maklum bahawa duit itu boleh dicari, tetapi kasih sayang semestinya kita tidak boleh cari atau diganti dengan apa-apa sahaja yang ada di dalam ini. Selain itu, bagi faktor yang mempengaruhi Sekolahku Syurgaku ialah media massa. Media massa terutamanya media elektronik seperti filem ganas dan hujah yang tidak sesuai dengan agama, akhlak, budaya timur dan wawasan negara. Laporan televisyen dan akhbar menunjukkan disiplin remaja berlaku selepas menonton filem unsur ganas. Desakan keluarga dan kuasa sivik membantu menghalang remaja daripada terlibat dengan aliran muzik rock yang negatif dan kesan umum daripada rakaman video. Permainan video dan pengaruh televisyen cukup sinonim dengan berbagai masalah sosial yang berlaku di kalangan remaja. Pengaruh muzik, khasnya iring-iring muzik rock sering menimbulkan ketidakfahaman, terutamanya pendengar golongan muda yang masih pada peringkat konkret dalam perkembangan kognitif mereka. Pada perkara ini perlu diberi tumpuan kerana ia membawa kesan yang jelas, iaitu menjejaskan kefahaman mereka berkenaan suatu perkara. Pelajar memperuntukkan masa kuartal lebih dari 2 jam sehari menonton rancangan itu. Kebanyakan mereka menonton bagi mendapatkan maklumat yang relevan dengan dunia sosial mereka, menghargai muzik, berseronok atau berhibur semata-mata. Manakala filem-filem yang melambangkan sikap negatif seperti salah laku, rogol, buli, serangan, pelacuran dan perasubut dapat mempengaruhi sikap remaja serta menonjolkan akhlak yang tidak baik dalam proses pembelajaran. Kesannya akan meresap secara halus ke dalam diri mereka tanpa disedari kerana remaja banyak belajar melalui pemerhatian. Sekian sahaja daripada saya, kembali kepada saudara. Tepat sekali ujaran anda, sahabat Arsyad. Mengikut sahabat kita, ideologi Sekolahku Syurgaku tidak dapat diimplikasikan pada era pemodenan ini dengan adanya pelbagai halangan dari pihak ibu bapa, sekolah, rakan sebaya dan sebagainya. Saudari Intan, menurut anda, apakah inisiatif-inisiatif atau cara-cara yang harus kita lakukan untuk menjayakan impian Sekolahku Syurgaku? Terima kasih moderator. Baiklah, ahli panel yang saya hormati pada hari ini, saya yakin semua pihak hendaklah menggabung sinergi bagi memastikan kesejahteraan di sekolah terjamin. Para pelajar hendaklah mengamalkan sikap hormat menghormati
antara rakan-rakan sebaya bukan sahaja dengan para guru. Mereka perlu menjaga adab dan berkelakuan sopan dengan rakan-rakan. Sebagai contoh, mereka perlu memanggil rakan-rakan mereka dengan nama mereka, bukannya mengejek dengan gelaran yang lain. Seterusnya, kaki tangan sekolah juga perlu memastikan persekitaran sekolah bersih dan selamat supaya warga sekolah tidak terdedah kepada wabak penyakit dan mengelakkan diri daripada perkara yang boleh mengundang kecederaan. Eloklah peribahasa ada menyatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Selain itu, para guru juga boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dan menyediakan bahan bantu pelajar yang menarik supaya dapat menyuntik semangat para pelajar untuk terus bersungguh-sungguh dalam belajar. Baiklah, ribuan terima kasih terhadap saudari Intan untuk ujian anda yang cukup bernas. Para hadirin yang disegani, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Setiap perlakuan yang kita lakukan dalam kehidupan kita pasti akan mendatangkan kesan. Begitu juga dengan situasi kita yang sedang mengejar impian sekolahku syurgaku. Sahabat Tan, mengikut persepsi anda, apakah kesan-kesan atau impak-impak positif yang akan sekolah, masyarakat dan negara kita akan alami sekiranya impian ini menjadi kenyataan? Terima kasih kepada saudara pengerusi yang sangat aktif menanyakan banyak soalan intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi, sekolahku syurgaku, kebanggaanku kini jaksamu, terukir jiwa dan indah di hatiku. Sajak ini telah menyatakan kesan konsep sekolahku syurgaku dapat dijayakan. Setiap warga sekolah akan merasai ketenangan dan keseronokan apabila berada di sekolah yang berlandaskan konsep ini, dan secara tidak langsung pelajar dapat menyerap ilmu pengetahuan dan nilai-nilai mulia diajar oleh guru. Bagaikan orang mengantuk di sorongkan bantal, tiada orang yang akan menolak jika diberi peluang untuk belajar di sekolah seperti ini. Impaknya, pelajar dapat membentuk akhlak yang mulia dan mengukir jiwa yang baik dari sekolah. Natijanya, pelajar akan berasa selesa dan dapat menjalani kehidupan serta dapat melakukan ibadat dengan terang. Selanjutnya, keharmonian sekolah dapat dikekalkan sekiranya setiap pihak menggandeng tenaga untuk membina sekolah yang berlandaskan konsep sekolahku syurgaku. Fenomena ini dapat mengelak sebarang kes disiplin seperti kes bully, gangsterisme, dan vandalisme berlaku di sekolah. Imej dan nama sekolah turut ditingkatkan. Hal ini berlaku demikian kerana pelajar yang berada di sekolah berlandaskan konsep ini akan mematuhi peraturan yang telah digariskan oleh pihak sekolah. Contohnya mengikuti arahan guru, bersopan santun dan menepati masa. Lanjutan daripada uraian yang terbentang, remaja yang berkualiti tinggi dapat dilahirkan mendepani realiti baru yang pantas berubah dan berkembang. Natijanya, pemuda-pemudi boleh menjadi tunjang yang bakal menerajui kepentingan negara dan membangkitkan kecemerlangan negara. Jika aku diberikan 10 orang muda, nescaya aku dapat menggegarkan dunia. Baik-baik susunan retorik yang penuh puitis daripada mantan Presiden Indonesia Soekarno menjadi satu manifestasi dalam usaha membangunkan golongan belia dan generasi muda. Petikan ucapan ini telah membuktikan betapa pentingnya sebuah negara memerlukan remaja yang terdidik. Intihannya, konsep sekolahku syurgaku dapat memberi kesan positif bukan sahaja kepada murid-murid maupun pihak sekolah juga. Bab versi peribahasa Melayu sambil menyelam minum air. Dengan ini, negara kita berdiri dengan gagah di pentas antara bangsa bergandengan dengan negara maju yang lain dan terkenal di seantero dunia.
Sesuailah dengan peribahasa Melayu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Terima kasih diucapkan kepada sahabat Tan atas ucapannya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian, setelah mendengar hujaran daripada panel-panel undangan kita pada hari ini, dapatlah saya simpulkan bahawa kita seharusnya menyokong impian sekolahku syurgaku kerana ianya mendatangkan pelbagai manfaat kepada institusi-institusi pendidikan maupun negara kita pada masa yang akan datang. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang penuh berpatriotik dan berwibawa, kita mestilah bertanggungjawab menunaikan amanat masing-masing dalam merealisasikan impian ini serta melahirkan generasi muda yang berpotensi dalam pelbagai bidang. Ayuhlah kita sama-sama doakan kepadanya, semoga impian sekolahku syurgaku dapat dibina dan tidak luput ditinggal zaman. Itu saja daripada saya dan pihak panel saya. Sekian, terima kasih. Salam keluarga Malaysia.